don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar jawapan pihak Anwar Ibrahim terhadap Hamzah. Apa Hamzah kata? Hutang negara kerajaan berani bertambah. Saya baca detail lagi. Ketua Bangkang Datuk Seri Hamzah berkata, relatifnya hutang negara tertinggi dalam sejarah iaitu 1.17 trilion pada tahun lepas, meningkat 92.9 bilion atau 88.6% berbanding 1.080 bilion pada 2022. Okey, main dengan jawapan Pak Anwar Ibrahim. Dia akan tak komen macam biasa. Tidak akan tambah hutang. Ketua Pembangkang jawab, hutang bertambah. Padahal dalam ucapan belanjawan saya jelaskan, hutang masa kamu 100 bilion ringgit, hutang kita dah turun jadi 80 bilion dan akan menurun macam tu. Kalau kita tak jawab, di kalangan yang kurang mengikuti akan terpukau. Sudah tahu sistem dia. Dia ada hutang yang harus dibayar. Tiap-tiap tahun kita kena bayar hutang. Faedah bunga hutang itu dijadikan isu. Yang lebih kontroversi adalah penyasaran subsidi. Orang kata, Anwar kata, hari ini menang, esok turun minyak. Kita dah berpuluh kali sebut. Pertama, ucapan itu dibuat ketika keadilan, DAP dan PAS bersama. Ya, dalam Pakatan Harapan, dalam Pakatan Rakyat masa itu. Dan masa itu minyak di Saudi 50 sen, minyak di Malaysia RM1.50. Sekarang minyak di Saudi RM2.90, RM2.65. Di Malaysia RM2.05. Ini pakai otak sikit, putusan tahun 2008 atau 2004 dengan 2024. Ya. Itu kenyataannya. Boleh turun, negeri bankrupt kerana tidak diurus dengan baik dan banyak bocor dan tiris, dan terus menerus kalau tidak dipantau. Sebab itu kita harus teruskan dengan penyasaran subsidi. Tapi kita selamatkan 85%. Ni yang ada dalam Dewan semua tak terkesan. Tak terkesan kerana T15. Ada orang kata dah marah, T15 mana boleh hidup, gaji RM12,000. Siapa kata RM12,000? Belum diputuskan. Kita nak tengok apakah T15 itu mampu bayar. Kalau tak mampu jadi T10. Ataupun kita tingkatkan T15 itu menjadi pendapatannya lebih tinggi daripada yang RM12,000 sekarang. Belum lagi putus. Sepatutnya memang dia cadang. Kita tidak setuju T15 itu RM12,000, mungkin perlu naik 15 atau 18,000. Tidak, dia pertahankan T15. T15 itu ada yang pendapatan dia 1 juta sebulan, ada yang 100,000 sebulan. Takkan nak pertahan. Kalau pendapatan dia rendah, kita bawa dan kita bagi pertimbangan. Tidak mahu bebankan rakyat. Tapi yang pentingnya, saudara ingat, kita mewakili 85% yang tak terkesan daripada naik ni. Dan mengapa tak T20? Kerana kita kata T20 mungkin terlalu rendah, naik jadi T15. Dan kita dah umum bahawa kita masih nak mencerakin cara lebih teliti. Nah, ini guna istilah cerakin pun jadi masalah juga. Dia marah. Ketimbang tak pernah dengar. Dia mengaji sekolah mana? Saya ingat dia mengaji di sekolah ada petani. Nah, ini masalah. Tak tahu debate akhirnya ketimbang ni. Itulah. Takkan nak suruh Perdana Menteri bangun, nak jelaskan sebenarnya perkataan macam dulu. Mana ada maha? Maha ni hanya maha suci Allah. Tidak ada. Oh, berdatan atau bunyi semangat. Ni saya kata di mahasiswa. Hikayat Maru Mahawangsa, Maharaja dan terus diam. Ini kadang-kadang dia lontar belum berfikir, cerca belum berfikir, fitnah tanpa fikir, hina tanpa fikir. Tapi
bersandarkan Quran dan hadis. Apakah Quran dan hadis itu boleh diberikan ruang mengesahkan kebatilan? Tidak mungkin. Jadi saudara ingat, jentera mesti diperkuat. Semalam kita mesyuarat Biro Politik dan Majlis Pimpinan. Kita bincang hala 7 parti. Tentunya keputusan kita untuk menyatakan hubungan kita dengan UMNO BN kalau di Semenanjung harus diteruskan dan harus lebih akrab lagi. Yang kedua, urusan dalaman parti. Dan masa parti ini harus melihat keperluan membina generasi. Di kalangan angkatan muda, wanita, mesti beri ruang kepada lebih anak yang lebih muda. Cabang-cabang juga begitu. Jadi kita harus melihat kemungkinan menyegerakan pemilihan parti, tetapi tidak dengan cara yang dahulu, yang hiruk pikuk kacau bilau. Kena ikut peraturan yang lebih teliti. Dan ini sedang kita kaji. Cuma keputusan kita harus disegerakan pemilihan. Saya tidak setuju untuk menangguhkan kerana pilihan raya masih lambat lagi. Jadi lebih baik kita urus parti supaya parti itu memberi ruang kepada tenaga baru yang boleh berganding dengan tenaga yang lama yang lebih senior. Boleh setuju begitu? Kau tanyakan ketua cabang, dia tak payahlah sebab dia akan kekal. Mana bisa Pak? Kerana bila ada pemilihan, presiden pun boleh dicabar. Ya. Sedih sikit bunyinya. Ya, tapi itulah namanya musyawarah. Bagi ruang kepada anggota memberikan pandangan mereka. Itu akan dihurai nanti oleh Susah Agung baru, Fuziah, dalam perjumpaan-perjumpaan dengan William Leong yang menjadi pengusi kuasa yang akan bincang kepada dengan saudara. Ya. Saya terima kasihlah Baru Amri. Nampak lepas ambil alih pada Likang. Terima kasih Likang kerana dapat bertahan sebentar. Dan sejak Khairul Amri pun nampak dia lebih segar. Kerana parti ini dia kena hidup dengan menjelajah. Ya. Sebab itu tadi saya terima kasih kepada Kerajaan Negeri kerana saya pergi ke kampung ke pedalaman sikit tadi. Dia pilih jalan yang teruk. Kalau Perdana Menteri pergi jalan elok, bangunan semua dicat, itu wayang. Dan negeri ni yang jadi rosak ni sebab banyak sangat wayang. Jadi sebab itu hari ini dia hantar, dia bagi jalan yang kedua-kedua, jadi pinggang saya pun balik ni kena urut. Nak suruh Azizah urut, dia tak boleh sihat. Apa nama tadi? Ulu Kongso. Saya pergi tadi di Padang Rengeh, Ulu Kongso. Memang ulu sungguh. Jalan masuk pun memang teruk. Memang saya ingat jalan tu elok, tapi Menteri Besar suruh korek-korek sikit biar Perdana Menteri tahu teruk, supaya tambah peruntukan. Jadi saya pun bagi peruntukan 1.7 juta tadi untuk jalan tu. Tapi ini kenyataannya. Ya, kenyataannya. Sebab itu saya dah setuju, saya beritahu pejabat saya, mana-mana lawatan, ini kalau contoh terbaik masa zaman Tun Razak. Marhum Tun Razak ini adalah seorang pemimpin Malaysia, Melayu dan Malaysia yang paling prihatin tentang masalah masyarakat desa. Ya. Lembunya, ayamnya, ikannya. Jadi saya rasa sekali walaupun keadaan berubah, kita ada sekarang high tech, kita ada Kulim high tech, kita ada Kigib, kita ada Proton City, kita ada Lumut, kita ada digital, kita ada AI, Nvidia. Jadi memang keadaannya berbeza. Saya setuju, tetapi masih perlu jejak di bumi nyata. Dan bumi nyata itu berarti ada kelompok-kelompok yang terpinggir.
Dan mungkin dalam kunjungan akan datang saya akan ke kawasan perkampungan orang asli pula. Jadi ini baru kita dapat jejak. Bukanlah kita tidak tahu, saya pun daripada kampung, daripada Sungai Bakap, daripada Chor Tok Kun, ya. Tetapi perlu kita sekali terjah ke bawah, menyantuni rakyat dan melihat sendiri, ya. 1 juta, 1.7 juta itu sangat kecil, ya, banding dengan puluhan bilion, ya. 90 bilion pembangunan campur dengan 30 bilion, 120, 140 bilion yang kerajaan dengan Gelik buat 1 tahun. Jadi 1 juta kan kecil, tapi 1.7 juta yang kecil itu untuk Ulu Kongso itu sangat besar artinya kepada rakyat di situ. Untuk pertanian mereka, untuk sebagainya. Dan sebab itu saya perkenalkan satu dasar yang baru, Sejati Madani. Tiap kampung di Malaysia, tiap estate, tiap bandar kecil, tiap kawasan pendalaman diberi minimal 50,000, maksimal 100,000. Setiap kampung, sudah bayangkan, untuk tentukan sendiri apa projek mereka nak adakan. Tadi ada yang buat ikan dalam sangkar, ada yang buat, ada yang beli di Tanjung Malim, Likang, drone. Jadi saya pergi, kita lihat apa dia ni, kita bagi duit dia beli drone. Rupanya orang kampung ni, dia mesyuarat sama dia guna drone untuk kebun, untuk baja dan untuk benih. Dan bila waktu dia tak guna, dia sewa ke tempat lain. Perniagaan itu baik. Dari modal Sejati Madani yang kita perkenalkan. Ini sebab saya katakan perlu kita ambil tindakan yang serius mengendalikan. Saudara, parti mesti kuat. Ahli mesti lebih ramai dan dilatih. Tiap ahli baru yang masuk mesti masuk Akademi Keadilan. Latih, faham erti perjuangan, faham perlembagaan negara, faham hidup ini, teras Melayunya dan hubungan antara kaum Cina, India, Sarawak, Sabah dengan kuat. Faham bahawa untuk selamatkan negara kita ini, tolak penyelewengan. Faham untuk menyelamatkan negara ini, tolak faham perkauman sempit dan faham kolot agama yang mentunggang agama untuk kepentingan diri mereka. Ini harus kita lakukan. Dan tiap cabang mesti ada ranting-rantingnya. Segerakan. Dan kita bagi tempoh sehingga akhir November untuk ahli-ahli baru. Jadi saya nak lihat kerana konvensyen saya datang, Khairul, dalam tempoh sebulan saya nak tengok setiap cabang dengan rekod keanggotaan bertambah. Kalau tidak, pertama yang nak kena pengusi, lepas tu ketua-ketua cabang akan dipanggil. Dan AMK dan wanita. Benda nak minta cakap tadi depan MB, kita kena pertimbangkan kerusi. Iyalah, kerusi betul kita nak. Ahli berapa orang? Jentera bagaimana? Kekuatan bagaimana? Saya jamin saudara, kalau kekuatan kita betul-betul ampuh, saya jamin kita boleh runding dengan tegas dengan mati besar untuk pilihan raya akan datang. Tapi persiapan mesti dilakukan dengan awal. Kalau tidak, kita buat tuntutan yang tidak adil. Ini pengalaman kita terutama dengan DAP dan Amanah. Mereka tahu bahawa kita selesai dengan baik. Dan bukan baru, sejak awal. Jadi dari segi itu kita kena faham rundingan mesti dengan cara hormat menghormati. Ya. Jadi ketua-ketua parti negeri ini, ya, Khairul, Mujahid, Komeng, tahu keperluan kita untuk wujudkan kerjasama dan bina. Saudara, masa depan negara kita ini terletak pada parti dan pimpinan yang punya wawasan masa depan. Kita saya baca detail lagi. Ketua Bangkang yang juga ahli Parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Nordin berkata, segala fakta yang jelas terkandung dalam laporan audit bilangan 32024. Ratingnya hutang negara tertinggi dalam sejarah, iaitu 1.47 trilion pada tahun lepas, meningkat 92.9 bilion atau 8.6% berbanding 1.080 bilion pada 2022,
bermakna kadar hutan negara berbanding KL sudah mencapai 64.3% pada 2023 berbanding 60.2% pada 2022. Kita tambah itu menyokong kajian apa pada dapat Ibrahim. Assalamualaikum.